masalah laku ini akan diseret dan dibicarakan di mahkamah. Mengapa kita jadikan perbezaan dasar parti? Daripada kita bersatu untuk mendesak Najib pergi ke mahkamah. Dan sebenarnya Jabatan Kuasa Teknikal tidak bersetuju. Kritik bukan maksud derhaka. Kritik tak setuju. Merdeka awal Malaysia, rakyat dulukan. Ini diutamakan. Bertemu kita dalam rancangan Kasih Jelas, episod 1 bersama dengan Arif Nasional. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita malam ini, ingin saya perkenalkan 3 orang tetamu minggu ini. Yang pertama ialah Tuan Johari bin Osman, Ketua Pengarah Arif Nasional. Di sebelah beliau ialah Tuan Haji Baharudin Kasim, KSU Arif Nasional. Dan di sebelah Tuan Haji Baharudin ialah Tuan Hairil Anwar, Pengarah Arif Negeri Melaka. Baik, untuk memulakan perbincangan kita pada malam ini, boleh tak saya minta kepada tuan-tuan semua untuk memperkenalkan diri masing-masing dalam masa seminit. Mungkin kita boleh mula dengan Tuan Johari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johari bin Osman, Ketua Arif Nasional. Saya berumur 43 tahun, menetap di negeri Melaka dan diamanahkan untuk menjadi Ketua Pengarah Arif Nasional bermula daripada bulan Ogos 2016, waktu penubuhan Arif Nasional. Dan Alhamdulillah kami dapat bertahan sehingga kini hampir setahun setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baharudin bin Abu Kasim, Ketua Setiausaha Arif Nasional, berasal daripada Pahang, menetap di Selangor, berumur 52 tahun dan bersama-sama dengan pengarah dan jawatan kuasa lembaga pengarah yang lain bermula daripada seawal penubuhan Arif Nasional. Terima kasih kepada Tuan Haji. Kita minta kepada Tuan Anwar pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Hairil Anwar bin Samad, berasal dari Melaka. Sejarah mengenai saya dengan Arif ini adalah sejak daripada penubuhan awal. Pelantikannya daripada Arif Nasional itu sendiri dan sehingga kini lah. InsyaAllah. Mungkin dan seterusnya ada penggantinya insyaAllah. Dah berapa umur Tuan? Sekarang umur saya 46 tahun. Muda lagi lah. 46 tahun. Ya. Saya nak tanya soalan pertama pada Tuan Johari kita. Boleh tak Tuan Johari ceritakan pada kami apa itu Arif dan apa itu amal relief? Boleh tak tegangkan antara beza antara Arif dan juga amal relief? Siapa nak jawab? Wah, okey, Tuan Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan pengacara. Beza di antara amal relief dan Arif ini adalah amal relief itu sendiri adalah sebuah NGO yang berdaftar di bawah ROS. Dan mana Arif ini adalah satu badan beruniform di bawah Parti Amanah Negara yang telah berada dalam organisasi di bawah Jabatan Presiden. Apa ni, ada yang keliru kan sebab antara Arif dengan NGO Amal Relief ni sebab kedua-duanya ni macam bergerak di bawah satu entiti kan, dan orang yang sama menggerakkannya kan. Ada tak cadangan supaya kalau nama Arif dan juga Amal Relief tu ditukar ataupun kedua-duanya digabungkan di bawah Arif saja supaya tak ada yang keliru, mana satu Amal Relief, mana satu Arif Nasional. Minta kalau boleh ke SU kita. Bagaimana yang diterangkan tadi oleh Ketua Pengarah, Arif bukan 100% di bawah parti dan Amal Relief bukan NGO. Penubuhan antara tujuan penubuhan Amal Relief adalah untuk bantuan-bantuan kemanusiaan yang
ada ketikanya tidak boleh dilakukan melalui parti. Dan tujuan kita adalah untuk merapatkan hubungan dengan masyarakat melalui misi-misi kemanusiaan melalui NGO. Dan untuk penambahan, setakat ini kita dah ada 12 cawangan di seluruh negara dan ianya bergerak aktif di semua cawangan. Amal Relief ke ataupun Arif? Amal Relief. Amal Relief. Ya. Dan Arif sebagaimana maklum, di mana ada amanah di situ ada Arif. Jadi kewujudan Arif di seluruh negeri-negeri di Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Tadi yang kata Arif di bawah Parti Amanah Nasional ni hanya untuk kerja-kerja keselamatan dan trafik. Macam tu ke macam mana? Ataupun dia lebih luas daripada skop bidang tugas di dalam Parti Amanah? Siapa boleh jawab? Okay, saya jawab dulu. Okey, berkaitan dengan tugasan dalam Arif ini, kita meletakkan beberapa portfolio di bawah Arif sendiri. Yang pertama, memang kita terlibat secara langsung sebagai keselamatan di dalam program-program yang dianjurkan oleh sama ada Parti Amanah ataupun program yang bersifat kerjasama di dalam parti gabungan Pakatan Harapan. Dan ada seperti unit trafik yang kita wujudkan, membantu lalu lintas dalam apa juga program yang melibatkan Parti Amanah dan juga Pakatan Harapan, serta pada masyarakat yang memberikan kepercayaan, mengundang kita untuk memberikan khidmat kepada mereka. Dan kita juga ada beberapa entiti lain yang medik, yang mana ada di kalangan doktor-doktor yang terlibat dengan Arif ini, yang ingin memberikan menawarkan dia punya perkhidmatan terlibat secara langsung. Di situ kita ada medik ataupun dikenali sebagai Armit, Amal Relief Medik, itu Arif Medik itu. Dan seterusnya kita ada unit-unit lain lah yang memberikan support kepada Arif itu sendiri. Okay. Mungkin Haji Bahan nak tambah sikit ke apa? Kita juga ada unit semboyan di mana kita akan melatih petugas ataupun anggota Arif untuk mahir dalam bidang komunikasi yang memang amat penting untuk anggota Arif, anggota keselamatan. Kita juga sedang wujudkan unit angkut. Itu untuk tugasan-tugasan parti, lebih-lebih lagi PRU 14 yang akan datang ini, yang memerlukan petugas-petugas mahir untuk mengendalikan unit angkut. Unit angkut ni mana dia mengangkut pengundi ke macam mana tugas dia? Dia lebih kepada persediaan kenderaan untuk memastikan kenderaan tip-top dan tiap-tiap unit dalam tiap-tiap negeri kena wujudkan unit ini untuk membantu parti di setiap negeri. Maknanya dia setiap negeri perlu menyediakan kenderaan untuk Arif bergerak macam itulah untuk membantu diri parti lah. Ini untuk unit Arif ni, untuk anggota Arif. Bukan untuk berlainan dengan parti amanah di negeri-negeri lah. Okey. Mungkin Tuan Noah nak cerita sikit, nak tambah sikit. Saya ingin respon tentang unit trafik lah. Sebab saya adalah yang diamanahkan juga sebagai ketua unit trafik nasional. Jadi fungsi unit trafik ni yang direalisasikan oleh Arif itu sendiri adalah membantu tugasan program-program besar seperti ceramah, seperti himpunan dan sebagainya lah. Tapi saya khusus pada ceramah. Kita ambil contoh terbaru di Melaka, kiranya kawalan-kawalan unit trafik sini tidak ada, dia akan berlaku kesesakan lalu lintas dan perkara-perkara yang tidak sering ini berlaku, seperti berlakunya kebakaran kereta dan sebagainya. Dan sekiranya ada unit trafik itu, maknanya memantau perjalanan jalan raya dan sebagainya, berarti kita membantu pihak berkuasa seperti polis melancarkan program dengan tanpa menyusahkan mereka. Dan saya pernah berbual lah semasa kita bertugas. Saya pernah berbual dengan salah seorang anggota polis, dan kami pun sentiasa berhubungi sehingga sekarang untuk kerjasama yang baik lah. Jadi dia memuji unit trafik ini sebabnya
Dia membantu kita, membantu pihak polis, dan kerja mereka menjadi mudah, semua hanya untuk memantau saja. Mana Arif memang dah ada hubungan yang baik dengan pihak berkuasa seperti polis? Ya, setakat ni kita memang ada hubungan baik. Dan saya nak tekan di sinilah, yang sebagaimana ada mengatakan pegawai polis tidak memberi layanan kepada kita dan sebagainya, yang saya lihat itu adalah gimmick lah. Tapi tidak semestinya kita kata itu adalah 100%. Kenyataannya hubungan memang baik. Kenyataannya memang kita berhubungan baik antara pihak-pihak berkuasa itu, khususnya polis. Macam pengalaman Tuan Was ni masa mengendalikan konvoi bersih baru-baru ni kan, mungkin ada bahas di Selangor tak silap saya yang ada kes peserta bersih ditendang oleh peserta baju merah kan. Mungkin boleh ceritakan sikit ya. Adakah bagaimana keadaan mengawal situasi yang seperti itu? Okay, untuk konvoi bersih di Melaka, memang kita secara tak langsungnya dan saya dan ahli jawatan Arif Melaka telah mengikut prosedur yang sebagaimana yang pihak berkuasa inginkan. Mana kita pergi ke setiap IPD kawasan ni, seperti Alor Gajah, Melaka Tengah, kita berjumpa di situ dan kita adakan perjumpaan dan perbincangan dan terperinci. Bermakna kita menjalinkan suasana muhibah antara polis dengan kita. Dan daripada situ, alhamdulillah, perjalanan konvoi kita, yang kalau Tuan cakap tadi, konvoi bersih. Sebelum konvoi bersih, kita ada buat konvoi 1 tahun Parti Amanah Melaka. Dan di situ juga kita mendapat kerjasama pihak berkuasa, iaitu khususnya polis lah. Memang terlalu baik dan alhamdulillah sehinggalah program itu selesai, tidak ada satu masalah yang tidak diingini berlaku lah, kecuali masalah-masalah kecil tu tidak dapat dielak, biasalah tu. Okey. So macam provokasi daripada baju merah memang kita jangkakan, tapi dalam mesyuarat dengan tim keselamatan bersih termasuk Arif, kemudian daripada skuad keadilan dan juga unit tindak, dan kita juga ada penyertaan daripada tim Tiger dari PSM. Kita diberikan, tugasan kita keselamatan semata-mata. Jadi kalau ada provokasi, pertama kita jangan endahkan dan kita cuba untuk elakkan daripada provokasi itulah. Dan tindakan yang paling baik ialah menghubungi pihak keselamatan, iaitu polis itu sendiri jika berlaku provokasi yang melampau. Jadi alhamdulillah kita dapat tenangkan petugas-petugas keselamatan kita kerjasama dengan baik pada himpunan bersih yang lalu. Okey. Banyak lagi yang saya nak tanyakan pada tetamu kita pada minggu ini, tapi sebelum tu, lepas ni kita akan tanya Arif tentang adakah Arif ni salah satu sayap daripada Parti Amanah ataupun tidak. Jadi tuan-tuan sedang penonton semua, jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Change, don't change. Tukar, tak tukar. Do we know what it means? Kita tahu ke apa maksud tukar? Atau buat main aja? Kami satu generasi yang ada banyak untuk dicakap. Twitter, Facebook, social media. You name it, kita guna, kita cakap. But are we a generation that just speaks? Or do we walk what we talk because we mean what we mean? We see things happen. Nampak isu-isu yang kita tak setuju. But what do? Tekan like, favourite, share. Memang tekan saja. Is that change? Itu ke tukar? We see people get labelled by the clothes they wear, the joys and expressions they share. Is that right or wrong? Or just the way we care about what we perceive society can bear? Apa kita nak buat sekarang? Tukar orang ke? Tukar diri sendiri dulu. Kalau nak betulkan masalah, pergi ke hilir atau ke hulu. Sekarang ni, kita tahu banyak benda, banyak hal. Kan je kita dapat tahu. Tapi, kenapa dengan semua ini, kita masih buat di opposite? Semua jenis baru akta, peraturan, laws, rules. Kita terima saja atau kita soal? Betul ke tak? Salah ke betul? Do we accept everything
and pray and hope for the better? Or when we see disagreements, do we take hold of the matter? Kita soal ke tidak, setuju ke tidak, atau biar saja tanah air kita. Sebab ada beza jika kita tahu tapi tak buat apa benda. Buat diam. Do we question change or do we just let things flow? Because it's different if we just keep quiet and only know the things we know. To change or not to change? Tukar tak tukar? That isn't a question. It is our right to stand, to take hold, to gain a new perception. Tukar tak tukar? Change or not? Sebab tukar itu bermula dengan kita. Itu saja yang kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak gadis menjemur pakaian, jangan dijemur di atas para. Kami mengalukan tuan-puan sekalian untuk bersama menyertai Parti Amanah Negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kami daripada Parti Amanah Negara Negeri Melaka mengalu-alukan dan mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama menyertai Parti Amanah Negara. Jika tuan-tuan ingin bersama-sama dengan kami, bolehlah WhatsApp ke nombor 016-770-5820. Ubah sekarang, selamatkan Malaysia. Kembali lagi kita semula di studio bersama dengan Arif Nasional. Jadi saya nak tanya pada Tuan Jo. Apa ni, adakah Arif ni salah satu daripada sayap Parti Amanah Negara ataupun bagaimana? Terima kasih kepada pengacara. Arif ni merupakan satu badan beruniform yang diletakkan di bawah Jabatan Presiden, di mana bernaung di bawah Jabatan Presiden dan bukannya letak di bawah biro yang seperti mana terjadi sebelum ni. Dan fungsi utama kita adalah seperti yang saya sebut tadi, kita bergerak sebagai satu unit yang untuk support parti, memberikan khidmat kepada masyarakat dan sebagai jambatan untuk kita memberikan sokongan kepada parti. Okay, apa ni, ada yang kata Arif ni macam ciplak unit amal. So, mungkin Tuan Jo boleh komen sikit. Ciplak atau tidak tu sebenarnya unit kita ini adalah satu unit yang merupakan satu keperluan dalam parti. Kalau kita lihat unit sokongan ini, kita boleh lihat di mana-mana parti pun sebenarnya wujud. Di AP sendiri dia ada unit tindak, PKR ada, unit squad, bersatu pun sekarang dah ada kan. Jadi
kita merupakan satu keperluan dalam parti mengisi ruang untuk satu unit yang support kepada parti. Mungkin Haji Bahar nak tambah sikit ke? Penambahan soalan yang sebelum tu. Jadi tadi di peringkat nasional di bawah jawatan Presiden. Jadi kita bawa kepada peringkat negeri, ia di bawah pengurusi negeri itu sendiri, dan juga di peringkat kawasan di bawah ketua kawasan. Jadi Presiden Arif itu sebagai support team lah kepada Parti Amanah di kawasan, di setiap peringkat lah. So, mana di peringkat kawasan, ketua dia adalah di bawah ketua kawasan. Di peringkat negeri, di bawah ketua pengurusi negeri. Kita panggil penasihat lah. Penasihat kepada Arif negeri adalah pengurusi negeri, dan penasihat kepada Arif kawasan adalah ketua kawasan itu sendiri. Bermakna macam Arif ni di bawah presiden, dia jabatan presiden. Maknanya dia menerima arahan daripada presiden, jabatan presiden lah. Ya. Dia maknanya kalau ada arahan daripada negeri pun macam mana? Boleh enggak lah. Dia kalau berlaku pertembungan begitu, maknanya keutamaan kepada arahan nasional lah. Dan biasanya lah arahan daripada nasional ni bersifat kita program yang dianjurkan oleh nasional. Kalau berlaku program itu di negeri Melaka, maka kita akan libatkan ahli-ahli di negeri Melaka lah. Kita akan maklum kepada pengurusi amanah negeri Melaka program-program yang kita akan terlibat lah. Mana laporan daripada setiap negeri itu dihantar terus kepada presiden lah, jabatan presiden lah macam tu. Setakat ni laporan daripada Arif kawasan negeri ini akan terus hantar kepada terus Arif nasional. Jadi di situlah kita akan dapat maklumat dan kita salurkan. Adakah Arif ni memang dia masuk dalam mesyuarat pengurusan Amanah Nasional? Dia dapat masuk dalam mesyuarat tu? Setakat ni kalau ikut dia punya keperluan, Arif dipanggil bila ada keperluan. Dan setakat ni laporan yang dibawa dalam mesyuarat adalah daripada mulut Presiden sendirilah. Mana kalau ada laporan kita akan bagi pada selesa politik Presiden, dan di situ Presiden sendiri yang akan sebut berkaitan dengan Arif ni lah. Mana wakil daripada Arif memang tak ada dalam mesyuarat? Setakat ni memang kita tidak lagi dipanggil. Tak ada keperluan ke atau memang perlu ataupun tidak? Setakat ni pun tak ada keperluan. Dia kata kalau ada keperluan, ni statement daripada Ketua Agung, dia akan panggil jika ada keperluan lah. Jika ada keperluan lah. Setakat ni mesyuarat Amanah Nasional ini terlihat tak ada keperluan lah, sebab dia orang lebih bincang kepada benda-benda yang lebih besar, dan peranan kita ni sebagai support dalam program, bukan kita untuk bagi idea sebagainya. Pelibatan kita lebih kepada program lah. Bila ada program-program tertentu, misalnya kata convention dan sebagainya, kita akan dipanggil untuk melepaskan diri. Mana dalam mesyuarat jawatankuasa pelaksana tu memang Arif memang ada lah kan? Ya. Kita ni menerima arahan lah daripada jabatan Presiden untuk aktiviti. Okey, setakat hari ni dah berapa ramai ke bilangan sukarelawan Arif yang dah berdaftar di seluruh negara? Kalau Tuan Haji Bahar boleh cerita sikit. Di seluruh negeri, di seluruh negara, lebih kurang 1,000 lah, 1,000 anggota Arif. Utamanya di Selangor oleh Persekutuan Lembah Kelang. So, nak tanya pada Tuan Anwar, bagaimana perkembangan Arif di negeri Melaka khususnya? Sebab mewakili negeri ya. Okey, menurut pandangan saya sebagai pengarah yang diamanahkan, pengarah Arif negeri Melaka, perkembangan Arif di Melaka begitu merangsangkan lah. Khususnya yang saya lihat, khususnya gerak kerja kebajikan yang kita nampak di Melaka ni lebih sinonim ya. Di samping kita melakukan gerak kerja parti seperti keselamatan dan sebagainya. Dan sambutan ialah begitu yang saya katakan bermula tadi. Memang begitu mengalahkan lah. Alhamdulillah lah. Macam Arif Melaka ni memang kita kenal contoh macam Haulam Chai. Dia seorang yang bukan beragama Islam dan bukan berbangsa Melayu. Kan? Dia menyertai Arif. Jadi mungkin Tuan Anwar boleh komen sikit. Macam mana boleh menarik minat golongan yang bukan Islam ni untuk bersama-sama dengan Arif. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Memang sesuai lah sebab bertepatan dengan parti amanah kita, Islam rahmat seluruh alam. Bermakna Haulam Chai itu adalah salah satu titik tolaknya
permulaan kita menonjolkan kepada masyarakat yang kita boleh bekerjasama dengan berbagai-bagai bangsa, tidak kira kaum dan sebagainya. Untuk pengetahuan tuan semua, bukan di Melaka saja. Tak silap saya, KSU pun mungkin boleh jawab. Di Pahang pun kita ada. Tapi kita ambil contoh di Melaka lah. Saudara Saudara Hamcai bukan kata dia mengikut gerak kerja keselamatan, bajikan dan sebagainya. Tapi dia mengikuti kadang-kadang kita punya program-program usrah juga. Jadi di situ itu yang kita cakap tadi, bertepatan lah dengan slogan kita rahmat untuk sekalian alam. Mungkin Ajibah nak tambah sikit. Keahlian non-Muslim memang kita alu-alukan lah, memang kita galakkan. Dan setakat ini sebagaimana disebut oleh Tuan Anwar tadi, di Melaka, di Johor kita dah ada, di Sarawak, Sabah Sarawak of course lah. Kemudian di Pahang kaum India, di Kedah juga kita ada penyertaan daripada kaum non-Muslim, Cina dan juga India. Okay, kita lihat Arif ni memang dia sangat aktif dalam kerja-kerja kebajikan kan. Sebab banyak program-program kebajikan yang Arif sendiri dah lakukan sepanjang setahun sejak penubuhan Parti Amanah Negara ni. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit daripada mana datangnya sumber-sumber dana ni untuk buat berbagai-bagai aktiviti kebajikan yang telah dibuat oleh Arif selama ni. Okey, berkaitan kebajikan ni sebenarnya itu bukan agenda khusus Arif lah. Sebab Amanah Nasional sendiri kita ada biro kebajikan, dan yang mana seperti tuan lihat itu, Arif terlibat dengan kebajikan sebagai support juga, sebagai supporter untuk kita menyumbang tenaga dan juga kita melicinkan lagi aktiviti yang jalankan, dan sumbangan dan juga pemberian-pemberian yang kita dapat itu adalah hasil daripada kerjasama kita dengan Biro Kebajikan Amanah Nasional. Mungkin Tuan Noor ataupun Ajibah nak tambah sikit mengenai kerja-kerja kebajikan. Seperti mana yang dimaklumkan tadi oleh Ketua Pengarah, kita bekerjasama rapat lah. Tidak dapat tidak, bila ada misi-misi kemanusiaan, Parti Amanah sama ada negeri ataupun nasional ataupun kawasan akan mengundang ataupun melibatkan Arif dalam jawatankuasa pelaksana. Jadi untuk itu kita juga ada sumber-sumber korporat yang mana kita tak boleh melalui parti, kita akan menggunakan NGO bagaimana yang kita maklumkan sebelum ni untuk amal relief, untuk suntikan dana, dan juga ada individu-individu yang memang menjadi core supporter kita. Okay, macam Tuan Noor ni mungkin ada pengalaman misi bantuan banjir, macam mana? Mungkin apa imat-imat yang pernah Arif tawarkan? Ya, untuk kebajikan yang dikaitkan dengan keselamatan dengan antara Arif tu, secara tak langsung paling tidak pun kita memang perlukan keselamatan di dalam gerak kerja kebajikan. Kerana bila kita selalu turun padam bantu dalam kebajikan program, bermakna Arif adalah salah satu yang menjaga keselamatan, keselamatan pada petugas sukarelawan tu lah, cara am. Dan secara tak langsung mereka juga boleh melakukan kerja kebajikan itu sendiri. So kalau ada yang berminat, kalau penonton kita mungkin berminat selepas mendengar penjelasan daripada tuan-tuan semua, dia berminat nak menderma kepada Arif, nak membantu gerak kerja Arif, bagaimana? Ada akaun ke macam mana ke? Ya, kita ada 2 akaun, iaitu kita buka di bawah NGO Amal Relief Malaysia. Pertama sekali di Maybank, nombor akaun 5623 6664 7559. Saya ulang, 5623 6664 7559. Dan satu lagi kita ada akaun di Bank Muamalat, iaitu 1206 000 3126 717. Saya ulang, Bank Muamalat 1206 000 3126 717. Okey. Mungkin untuk bantuan gerak kerja
Arif, di Melaka kita menggunakan akaun bank Maybank Islamic Melaka 56996 30133396. Saya ulang, Maybank Islamic Melaka 56996 30133396 atas nama amal kemanusiaan. Amal pertubuhan amal kemanusiaan. Okay. Sebelum kita beralih ke cerita politik, sebab bila melibatkan parti ini memang tak boleh lagi daripada cerita politik, kita berehat dahulu. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Mamartika kang gawah adi-ari getih puser kadang kapat kali mau pancer ewang-ewangan aku jabang bayi ini temon sakit. Mengingat kondisi yang sedang memprihatinkan sekarang, apa tidak lebih baik jika upacara nyadran itu disederhanakan? Uang itu kan akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada fakir miskin. Kita harus melindungi kewibawaan masjid besar. Ini namanya zaman kalau pendudis, zaman hukuman. Gusti Allah sedang peparing hukuman buat hambanya. Ini soal keyakinan, apalagi didukung oleh kekuasaan. Saya sudah mantap mau mendirikan perkumpulan sesuai dengan perintah Allah dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah masjid besar itu menunggu pindah ke Langgar Kidul. Saya lihat sap Langgar Kidul miring, tak mengikuti masjid gede. Ini pembangkangan, Dimas. Dahlan itu sopo? Hah? Kanjeng Nabi? Dahlan mundur dari jabatan ketik. Penggalang masa di Langgar Kidul. Bergabung dengan Budi Utomo. Mempengaruhi governmen dan sultan untuk meraih kedudukan sebagai residen. Eleng Dahlan, eleng. Sopo kowe, keluargamu, bapakmu. Apa salah saya? Semua orang sudah menganggapmu kafir. Masih mungkin kamu? Orang-orang melihat kita dari sikap kita, Dimas. Banyak orang di kauman yang jelas-jelas musyrik, mengkhianati agama dengan merobohkan langkah saya. Kenapa saya yang dituduh kafir? Dahlan, sabda Pandita Ratu. Jihad tanpa didasari oleh pengetahuan ibarat pedang gegar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mana Kiai Kafir? Napa ini? Ini Kiai Kafir. Tidak ada Kiai Kafir di sini. Kalian semua yang kafir. Hidup-hiduplah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak gadis menjemur pakaian, jangan dijemur di atas para. Kami mengalukan tuan-puan sekalian untuk bersama menyertai Parti Amanah Negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kami daripada Parti Amanah Negara Negeri Melaka mengalu-alukan dan mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama menyertai Parti Amanah Negara. Jika tuan-tuan ingin bersama-sama dengan kami, bolehlah WhatsApp ke nombor 016-770-5820. Ubah sekarang, selamatkan Malaysia. Kita kembali semula ke studio bersama dalam rancangan Kasih Jelas bersama dengan Arif Nasional. Jadi saya nak tanya pada Tuan Jo sendirilah. Sebelum ni Tuan Jo adalah pengarah unit amal Malaysia.
Kan kenapa sekarang ni tuan berubah haluan daripada Parti Sejarah kepada Parti Amanah Negara? Apakah yang telah menyebabkan tuan mengambil keputusan yang sebegitu? Terima kasih kepada tuan pengacara. Kalau nak dicerita, benda ni panjang cerita. Saya ambil daripada bermulanya saya dalam politik ni, daripada zaman keluarga saya adalah keluarga UMNO. Arwah ayah pun adalah pimpinan UMNO. Jadi saya terlibat dengan politik ni daripada sekolah rendah lagi. Dan arwah ayah saya terlibat dengan UMNO, kemudian 46, kemudian PAS. Jadi kita melalui proses-proses tu, dan bila saya selesai belajar tahun 95 di Institut Kemahiran Belia Negara, saya balik kampung. Sebab arwah mak saya minta saya berada di kampung lah kan, untuk sebab adik-adik saya semua duduk di luar. Adik saya bungsu pun masa tu duduk di asrama, sekolah di asrama. Jadi bila saya duduk bersama dengan keluarga di kampung, di Batu Pahat sendiri, saya terlibat dengan kawan-kawan yang menyertai parti politik, khususnya PAS. Kawan-kawan rapat saya terlibat dengan PAS, dan sekeliling saya tu di rumah saya, di kampung, kebanyakan adalah orang yang pro pembangkang. Dan sejarahnya ada di situ. Kampung saya ni lebih kurang 5 km. Dia bagi dua. Kalau daripada masuk daripada sana panggil laut tu, dia 3 km tu zon pembangkang lah. 2 km belakang tu zon kerajaan. Itu memang dah orang tahu kata. Memang ada lah, majoriti dia memang begitu. Dan di tengah-tengah kampung tu ada satu markah. Markah tu lah sebagai simbolik untuk kekuatan pembangkang. Saya terlibat dengan politik ni, dan saya sebenarnya tak berapa ambil berat dengan politik yang pada masalah negara dan sebagainya. Tapi dorongan daripada dan juga keperluan yang ada, itu saya terpaksa. Saya rasa saya terpaksa untuk bergiat secara langsung. Walaupun tidak full time, tetapi masa yang saya cuba peruntukkan untuk politik ni adalah lebih daripada masa saya lah dalam seharian. Saya mulai aktif daripada tahun 1998. Masa tu pun era reformasi, yang mana pelaku pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Timbalan dan Menteri. Dan ketika itu saya dihantar oleh syarikat saya bekerja di Kedah dan juga selama 3 bulan. Jadi bila kontrak saya selesai tu, lagi seminggu nak selesai, isu tu berlaku, dan saya sendirilah menyaksikan berlakunya lonjakan sokongan rakyat ataupun perhatian rakyat kepada isu Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Dan bila saya balik ke kampung tu, saya duduk di Batu Pahat sini, dan saya secara tak langsung lah, kawan-kawan pun dalam suasana ketika itu, suasana yang lebih kepada menyokong untuk reformasi. Lepas tu terlibat dengan PAS? Saya terlibat dengan PAS, terlibat dengan Dewan Pemuda PAS di kawasan Perik Sulong. Awal penglibatan saya, sebenarnya saya lebih berminat dengan unit amal lah ketika itu. Sebab kawan-kawan saya kebanyakan memang dia terlibat dengan unit amal, dan Ketua Pemuda Cawangan tu pun dia rapat dengan saya, kawan sebaya saya pun, dia pun tidak amal, dan saya tak langsung. Di situlah bermulanya saya terlibat dalam politik PAS. Tapi saya ambil kepada angle unit amal lah, program-program seperti kebajikan, program khidmat kepada masyarakat. Dan jawatan saya yang pertama dalam PAS ni adalah jawatan, masa tu dipanggil Timbalan Penyelia, Timbalan Penyelia unit amal kawasan. Dan dalam pemuda saya diamanahkan sebagai timbalan juga, Timbalan Ketua Pemuda Cawangan. Jadi 2 jawatan tu lah. Kemudian tahun 2001 saya, kawan-kawan yang di peringkat kawasan tu bawa saya ke kawasan, dan selepas pemilihan tahun 2001, dan saya
bagi tanggungjawab untuk menjadi AJK pemuda, Dewan Pemuda PAS Kawasan. Kurang setahun lebih. Tahun 2003 pemilihan berlaku, tahun 2002 lah, 2002 pertengahan itu apabila Ketua Pemuda Kawasan lepaskan jawatan, dan saya dibagi tanggungjawab untuk bantu dalam beberapa bulan sebelum bertemu dengan Mesyuarat Agung. Dan pemilihan 2003 tu saya dilantik jadi Ketua Pemuda Kawasan kat Sulong. Amanah yang paling besar lah. Dan selepas daripada tu, beberapa bulan, sebulan lebih daripada tu, saya diamanahkan menjadi pengarah Unit Amal Negeri Johor. Jadi saya ada juga jawatan yang besar. Masa tu Ketua Pemuda adalah Saudara Mazlan Aliman. Beliau bertemu dengan saya dan memberikan gambaran-gambaran supaya yalah, masa tu dia melihat saya umur bawah 30, dia kata entah ada potensi untuk ke depan kan. Saya pun sebenarnya tak nampak apa istimewa saya, tapi saya tanya dengan senior saya lah, Bendahari Pemuda Kawasan yang lebih senior. Saya kata entah mana boleh nampak entah, orang lain yang nampak. Jadi anda pun no comment lah, ikut je lah. Masa tu kita muda, kita baru, jadi kita ikut. Kalau kita ikut mana kita dapat dia punya manfaat. Dan saya sebutlah, Mazlan Aliman adalah antara satu orang yang bertanggungjawab membawa anak pergi jauh lah dalam Dewan Pemuda PAS Negeri Johor. Anak menjadi Exco Pemuda Johor sehingga tahun 2009. Daripada 2003 tu. Kemudian anak aktif dalam Jabatan Amal tu sendiri. Semasa jadi pengarah Amal Johor tu, mesyuarat selepas daripada tu dilantik menjadi ASP, Jabatan Amal Nasional Pusat kan, Malaysia. Dan lantikan daripada tu, tahun 2005 berlaku perubahan pucuk pimpinan Jabatan Amal Malaysia, dan masa tu Saudara Jamaluddin, Saudara Cikgu Hussein Ismail, dia lepaskan jawatan tu dan ganti dengan Jamaluddin. Masa tu Jamaluddin Ilyas ni dia buat satu perubahan. Daripada sebelum tu dia punya organisasi ada 2 timbalan. Selepas beliau memegang jawatan tu, mesyuarat pertama dia buat satu perubahan yang baru. Dia kata dia tambah lagi 2 timbalan lah. Dan dia mengisi saya sebagai timbalan 4. Masa tu umur saya pun baru 28 tahun. Muda lagi. Jadi dia kata insya-Allah, dia kata Johari ni akan jadi pimpinan akan datang. Dia sebut. Saya cakap apa cerita macam tu. Kita pun baru kan. Dan banyak dalam masa 2 tahun dia jadi pengarah. Pengetahuan untuk kita berkhidmat pada masyarakat. Itu sedikit lah. Dan saya tamatkan kerjaya dalam Jabatan Amal selepas saya dilantik jadi timbalan 1 hingga tahun 2007, pertukaran ketua pengarah daripada Saudara Jamaluddin kepada Jam Sari. Kurang 4 tahun. Untuk 2 tahun pertama saya masih kekal lagi timbalan 4. Dan tahun yang kedua tu dia lantik saya timbalan 1 tu. Dan saya pun sebenarnya tak ada fikir nak jadi ketua pengarah masa tu. Jadi dan di hujung dia nak letak jawatan pun dia tak ada nak recommend saya jadi ketua pengarah sebagainya. Tapi saya pula tahu bila polisi pemuda masa tu nak pilih ketua pengarah, dia panggil 3 orang. Dia panggil selain daripada saya lah, untuk mesyuarat, bincang siapa yang nak ganti sebagainya. Jadi saya diminta untuk keluar lah, 3 orang. Orang itu keputusan dimilih yang lah. Dan itu saya jadi ketua pengarah bermula daripada tahun 2009 sehingga 2015. Punca saya melepaskan jawatan tu sebenarnya memang saya pun umur dah ketika itu dah menjangkau hampir 40 tahun dah. Dan kita pun meletakkan target umur 40 tahun tu. Saya terpaksa lepaskan jawatan. Kita nak bagi biar pimpinan muda lah yang bawah 40 tahun. Tapi ada beberapa faktor yang kadang-kadang kita pun bila disebut begitu, tapi banyak benda yang kita tak berapa setuju sehingga ada cadangan gantikan saya ni. Saya ada cadangan lain lah yang
yang umur 35 tahun yang ada potensi lebih besar lah kan. Tapi mereka tak berapa ambil respon saya, dan dia memilih orang lain yang mungkin boleh sesuai dengan kehendak mereka. Apabila berlaku perpecahan ataupun krisis dalam Dewan Pemuda tersebut, dalam sepanjang saudara Suhaizan Kayat menjadi ketua pemuda PAS itu antara perkulakan besar lah dalam Dewan Pemuda. Saya boleh lihat dengan mata saya sendiri. Sehingga untuk menyambung saya sebagai ketua pengarah tu, daripada ketika Suhaizan naik itu, dia ambil masa lebih kurang dalam 3 bulan lagi. 3 bulan nak buat keputusan untuk saya. Saya pun tak tahu cerita mana kan, saya pun kita tunggulah kita ni. Orang kata kena patuh dengan arahan pimpinan, jadi kita tunggu. Tapi bila saya tahu cerita di sebalik tu, mengapa tempoh 3 bulan tu, saya pun tak sangka benda tu berlaku, dan saya rasa saya tahu hati lah untuk menjadi pemimpin Jawatan Amal. Sebab kita ni berkhidmat semata-mata untuk kita support parti, dan kita korbankan jiwa kita ni untuk kita, bukan kepentingan kita, tapi apabila pimpinan tertentu dia melihat kita ni seorang menjadi ancaman kepada mereka, jadi mungkinlah itu salah satu cara lah itu. Dan saya pun berbincang dengan kawan-kawan yang rapat pimpinan Jabatan Amal tu untuk saya nak mengundur diri. Tapi saya masa tu dah letakkan berapa orang lah, 2 orang saya letak 2 orang tu. Yang seorang tu insyaAllah akan boleh pergi lah, maknanya dia ada ketokohan, ada potensi diri lah untuk menjadi pemimpin. Tapi apabila ketua pemuda yang baru telefon saya pukul 3 suku pagi, 1 suku pagi telefon dia bagi tahu gitu lah. Telefon je tahu. Telefon tak. Kemudian pengarah baru tu hubung dengan saya pun, saya pun bagi tahu lah dengan dia faktor. Dan itulah antara sebab punca utama bukan saya kecil hati sebagainya, tak, tetapi apa yang kita alami dalam parti sejarah yang kita sebut parti lama tu. Apabila saya tanya pada diri saya balik lah, matlamat saya, apa hasrat saya dalam perjuangan saya ni kan, saya lihat seolah-olah macam tak kena dengan jiwa saya. Jadi saya bermula daripada saudara Mazlan Aliman membuat keputusan sidang media di Pejabat Agung tu. Dia membuat keputusan yang orang anggap satu keputusan yang berani. Dan saya masa ketika itu ada di situ. Dan malam sebelum beliau isytihar yang keluar daripada menolak jawatan itu, saya ada sama dalam program tersebut di Pantai Dalam, dan saya mendengarlah ucapan-ucapan pimpinan kita yang mana saya lihat sesuatu telah berlaku dalam parti yang agak kronik lah, memang tak boleh nak selesai. Dan cabaran-cabaran yang diberikan oleh parti-parti NGO yang berucap ketika itu supaya pimpinan ni membuat suatu keputusan baru kan, apa nak jadi pada negara ni, maknanya kena berani buat sesuatu, sama ada keluar, sama ada buat sesuatu lah untuk mengembalikan balik dianggap sebagai part-part ni dah lari daripada perjuangan dia punya perjuangan asal dia. Jadi itu antara yang saya lihat besar. Dan kami pun sebenarnya tak menyangka yang kita antara kita ni pun kita mempunyai pandangan yang hampir sama, dan kita bertemu dalam satu program tu. Jadi kita pun berbincang untuk kita memberikan satu tumpuan kepada seandainya ada wadah baru yang muncul bersama pimpinan yang telah disingkirkan dalam parti itu, kita akan beri support lah. Itu berlaku dalam bulan Ramadan tahun 2015, dan apabila maklumat itu bocor lah, jadi saya pun kita tak boleh nak elak lagi. Dan saya percayalah apa keputusan yang saya buat untuk saya berhijrah kepada wadah baru ini adalah satu keputusan yang terbaik untuk saya. Saya tak menyalahkan mana-mana pihak, tetapi saya buat satu perkara tu mengikut apa yang saya rasa saya betul, dan saya tak memaksa pada rakan-rakan ataupun teman-teman dalam sejarah untuk bersama dengan saya. Tapi berilah satu, kata orang tu, satu peluang untuk diri kita mengenali apa yang kita buat dan apa yang perlu kita buat. Apa yang telah kita buat dan apa perlu kita buat untuk membela
nasib masyarakat kita Malaysia ni untuk jadi lebih baik daripada sekarang. Dari itu. Okey. Cukup panjang cerita. Itu pun tak cukup panjang. Tak cerita semua tu kan. Alright. Tuan-tuan semua, sebelum saya bertanya kepada Tuan Jubah punya pengalamannya sebelum ni, kita berehat dulu. Kita kembali selepas ini. Cinta yang sejati. Cinta yang takkan mati. Adakah ini kali yang pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak gadis menjemur pakaian, jangan dijemur di atas para. Kami mengalukan tuan-puan sekalian untuk bersama menyertai Parti Amanah Negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kami daripada Parti Amanah Negara Negeri Melaka mengalu-alukan dan mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama menyertai Parti Amanah Negara. Jika tuan-tuan ingin bersama-sama dengan kami, bolehlah WhatsApp ke nombor 016-770-5820. Ubah sekarang, selamatkan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Pada hari ini saya ingin kongsikan satu hadis Nabi SAW muttafaqun alaih. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik ataupun ia diam. Muttafaqun alaih, iaitu hadis daripada Bukhari dan Muslim. Pengajaran daripada hadis ini kita dapat bahawa di dalam kehidupan kita, perkara yang asas adalah kita menjaga pertuturan, iaitu kita bercakap perkara-perkara yang baik agar manusia senang apabila bersama dengan kita. Dan jika kita tidak mampu bercakap perkara-perkara yang baik, maka kita diam. Itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Satu nilai yang sangat mudah yang perlu kita amalkan. Cuma apabila kita di dalam kehidupan, terutama dalam politik khususnya kan, perkara tersebut amat susah kita lakukan. Berusaha ke arah kebaikan menuju negara rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilakah masalah laku ini akan diseret dan dibicarakan di mahkamah? Mengapa kita jadikan perbezaan dasar parti? Daripada kita bersatu untuk mendesak Najib pergi ke mahkamah. Dan sebenarnya Jabatan Kuasa Teknikal tidak bersetuju. Kritik bukan maksud derhaka. Kritik tak setuju. Merdeka awak Malaysia, rakyat dulukan. Ini diutamakan.
Terima kasih kepada tuan-tuan semua yang masih lagi menonton rancangan Kasih Jelas program episod yang pertama ini. Sebelum kita beristirahat tadi, kita telah mendengar daripada Tuan Johari mengenai pengalaman beliau tentang bagaimana beliau memilih Parti Amanah Negara. Sekarang ni saya nak tanya kepada Tuan Najib Bahar. Mungkin Tuan Najib Bahar ada pengalaman sikit yang nak share kepada penonton yang sedang menonton dengan kita pada malam ini. Terima kasih. Sebagai aktivis dan juga pimpinan di peringkat kawasan dan juga memegang jawatan dalam biro-biro di peringkat negeri ataupun lajnah ketika itu, saya lah mengikuti perkembangan ni. Saya ingat seawal 2008 lagi. Kita ada dengan perbincangan dengan rakan-rakan dalam parti dan juga luar parti. Dan apabila kita mengkaji ketika itu memang ada kebenarannya, tapi kita put on hold lah dan kita tengok perkembangan dan bila tiba kemuncaknya, saya rasa saya di antara orang yang paling mudah buat keputusan sebab saya dah ada dia punya kronologi tentang sedikit sebanyak kalau kita nak kata sekarang ni lebih kepada mungkin corruption of knowledge ataupun korupsi dari segi ilmu dan pengetahuan, lebih daripada korupsi segala-galanya lah. Saya mengambil keputusan yang cukup mudah untuk beralih arah, malah daripada sebelum penubuhan parti bersama NGO Harapan Baru pun saya memang aktif dalam Harapan Baru tersebut. Okay, mungkin Tuan Wan nak cerita sikit. Bagi saya ini pandangan peribadi saya, tidak kena-mena dengan pandangan saya sebagai pengarah Arif Melaka lah. Di situ saya bercerita atas dasar pengalaman kita dan soalan tadi mengapa ini wadah baru tu. Okey, dalam segi politik saya bermula seperti Tuan Johari lah. Saya pun bermula daripada pergerakan pemuda UMNO. Waktu itu digelar pemuda Tahan Lasak dan sebagainya. Kami dididik dengan berbagai-bagai. Tahun bila tu? Saya ingat tahun, saya pun dah lupa. 80-an. 80-an gitulah. Jadi kita diasuh dengan kerja yang tidak mendatangkan faedah, yang mendatangkan keburukan lah. Jadi penerimaan kami daripada pemuda UMNO tu yang saya nampak lah, mereka menggunakan taktik persatuan-persatuan untuk menarik anak-anak muda tadi menambah keahlian. Dengan maknanya bila dia buat begitu dengan tanpa kerelaan. Jadi saya pun tidak begitu orang kata lama dalam pemuda UMNO tu, dan saya terus terpikat dengan parti PAS, parti lama saya lah. Jadi di situ saya diasuh pula. Saya diasuh dengan didikan yang bermoral, yang memang akhlak yang mudahnya baik. Saya pernah duduk di bawah pemuda Kota Melaka. Itu yang saya dipimpin oleh Ustaz Musa tu. Itu adalah saya punya kita punya idola. Bagi saya lah. Ustaz Musa adalah idola kita, membawa akhlak-akhlak Islam tu yang menonjol. Yang saya sedari semasa Ustaz Musa di dalam kuliah-kuliah pun dia ada mengkritik pimpinan. Bukan kita kata sekarang ni kita nampak pimpinan-pimpinan PAS yang berwawakan yang tidak berapa elok. Sebenarnya sedari dulu kita dah nampak teguran demi teguran kita buat, khususnya daripada pemuda Kota Melaka. Walaupun saya bukan adalah salah seorang ahli expo, tapi saya adalah terlibat daripada pemuda itu. Saya terlibat dengan komander kawasan Kota Melaka, dan saya terlibat juga dengan timbalan pengarah 3 Jabatan Amal Melaka. Saya bermula politik PAS itu daripada pemuda dan amal, Jabatan Amal. Jadi saya ingin kongsikanlah bagaimana saya boleh beralih pandangan kepada Parti Amanah dengan pimpinan-pimpinan baru. Meskipun kita gelar di pimpinan baru lah mana, tapi adalah pimpinan-pimpinan yang kita segani di sewaktu pemerintahan PAS sewaktu dulu. Jadi di situ kami bergerak. Saya pemuda, saya bergerak kepada Jabatan Amal Melaka sebagai timbalan pengarah 3, dan di peringkat kawasan saya sebagai komander kawasan. Di situ saya nampak dan mulalah keretakan
Jadi saya terlibat juga, saya terlibat dengan AJK kawasan Kota Melaka. Saya ringkaskan paling ketara sekali pergolakan ini berlaku sewaktu muktamar yang lepas. Di situ di peringkat kawasan sendiri pergolakan begitu hebat berlaku. Dan sebelum muktamar itu pun, masa PRU yang lepas, pergolakan telah berlaku di kawasan saya. Khusus saya cerita di kawasan khusus, di kawasan saya. Yang di mana PAS mengatakan Islam itu adalah membawa berbagai-bagai wadah perjuangan yang cantik. Tapi kita nampak di situ ada di sebalik ceritanya tidak benar berlaku. Di mana pergolakan telah berlaku di peringkat kawasan, di peringkat pemuda. Malah sesuatu program telah dicanangkan bahawa program itu haram. Sedangkan kita satu wadah, satu perjuangan yang di bawah, duduk di bawah tabir dalam PAS. Tapi mengapa istilah-istilah ini boleh guna? Dan satu ketika dulu ada usrah. Bila kita mengadakan usrah, di bawah kepimpinan Ustaz Musa masa itu digantikan dengan Ustaz Khairul Anam, saya ingat lagi. Ustaz Khairul Anam membuat satu usrah bulanan dan sebagainya. Ada gelangan-gelangan yang tidak menyokong ini berpuak-puak. Mana lagi dulu lagi dah berpuak. Kalau dia kata sekarang ni kenapa berpuak, sebenarnya PAS lagi dulu dah berpuak. Mengatakan mengapa Ustaz Khairul Anam tu boleh jadi nakib sedangkan dia baru lagi. Kalau siap berkata lagi, kalau tidak tahu erti perjuangan, belajar dengan saya. Tidak perlulah saya sebut nama teman saya tu waktu dalam pemuda lah. Cuma saya berceritakan kenapa saya sendirilah kenapa saya beralih. Sebab akhlak itulah yang membuatkan kita kata, kita berasa ini bukan akhlak perjuangan PAS. Dan sekiranya teguran pun tidak boleh dilaku, tidak boleh dibuat, bagaimana kami sebagai pemuda waktu itu duduk bersama-sama. Jadi bila program berlaku, tersebarlah sampailah ke muktamar yang lepas ini. Saya terlibat secara langsung juga dengan muktamar pemuda, di mana saya juga bertugas di waktu itu bersama kepimpinan kami dari Melaka yang saya hormati, itu Tuan Fuad. Itu adalah rakan saya yang dalam perjuangan kan? Yalah, kita rasa sedih jugalah benda itu berlaku. Jadi di situ bermula lagi pergolakan berlaku di muktamar pemuda, bagaimana kes rampasan mic dan sebagainya. Jadi kita tengok akhlak Islam tu makin terbiar dengan tanpa diatasi oleh kepimpinan yang tertinggi kita, iaitu kita panggil Dewan Ulama. Di mana Dewan Ulama waktu itu? Adakah kita membiarkan pemuda-pemuda kita ataupun dalam jemaah kita pergolakan itu berlaku berterusan? Sehinggalah tercetusnya bila perpisahan berlaku, menggelar label berlaku. Sedangkan waktu awalnya tindakan awal tidak diambil. Jadi saya rasa sedih lah bagaimana perkara-perkara ini boleh berlaku walaupun saya dalam parti wadah yang baru, dalam perjuangan Parti Amanah Negara. Tapi saya mintalah teman-teman yang berada di parti PAS itu, janganlah kita sampai memutuskan suatu rahim antara kita disebabkan pelainan wadah kita. Bagi pandangan saya, sekiranya itu berlaku, bermakna Parti Amanah ini dan rakan-rakan kita bukan lagi dapat, mereka akan lebih jauh daripada kita, dan itu bukan cara Islam menyelesaikan masalah. Jadi saya rasa kalau nak cerita banyak lagi lah, tapi kita ambil kesimpulan itu sebabnya kenapa kita beralih ke Parti Amanah. Masa pun sangat mencemburi kita. Tadi sebelum berpisah, saya ingin meminta kepada semua di panel kita malam ni, dalam masa seminit, apakah harapan ataupun seruan kepada rakyat Malaysia berkenaan dengan pilihan raya yang akan datang? Mungkin mula dengan Tuan Guru. Apakah seruan ataupun harapan kepada rakyat Malaysia mengenai pilihan raya yang akan datang pada PRU yang ke-14 nanti? Bagi pandangan saya lah, kita berpolitiklah cara matang. Mana pandanglah di mana yang waktu kita beda. Jangan kita mencerminkan kita adalah seorang Islam bermakna itu adalah benar. Memang betul Islam itu adalah benar, tapi bukan bermaknanya itu satu keputusan kita yang tanpa menilik latar belakang sendiri. Kalau dari segi siasat susunan politik, bila kita berada di satu
tempat dengan tanpa menjalinkan hubungan ataupun dalam istilah berjemaah, itu pun tidak digalakkan dalam Islam. Dan termasuklah seperti yang saya cakap tadi, Parti Amanah Negara membawa satu slogan kata Islam rahmat seluruh alam. Jadi itu berpatutan, bermakna kita kena ada, walaupun bukan kata kita dengan parti komponen seperti Pakatan Harapan saja dalam istilah Islam rahmat itu. Waimah sekalipun kita dengan binatang sekalipun kita kena harus jaga. Begitu halusnya Islam rahmat seluruh alam itu. Mana dalam segi politik tu pandai-pandailah kita untuk memilih di mana yang lebih baik untuk kita. Wallahualam. Pada Jibah. Malaysia sekarang ni berada di tahap yang kita kira paling kritikal dari segi sosioekonomi, dari segi masalah kebudayaannya, dari segi corruptionnya, dan sebagaimana yang saya sebut sebelum ni, corruption of knowledge. Jadi harapan untuk PRU akan datang, kita kena ubah kerajaan dengan menyokong Pakatan Harapan, dan kita kepada golongan muda, terutama kepada golongan muda yang belum mendaftar tu, minta mendaftarkan diri sebagai pemilih, dan juga kepada yang kita juga buka penyertaan untuk kalau nak menyertai arif ataupun yang tidak minat kepada parti tapi minat kepada kerja-kerja sukarelawan, kita alu-alukan untuk menyertai Amal Relief Malaysia. Boleh hubungi saya Baharudin di 019-623-9858. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Haji Bang. Mungkin penutup atau kesimpulan daripada Tuan Johari. Beginilah bagi pandangan saya, inilah masa yang terbaik untuk kita berhadapan dengan pilihan raya yang ke-14, dan inilah masa yang terbaik untuk kita buat perubahan secara total. Kita dah cuba pada pilihan raya ke-12 dan masih tidak berjaya. Pilihan raya ke-13 hampir berjaya, dan saya amat yakin dan percaya pilihan raya ke-14 ini atas gelombang yang berlaku dan kepahaman yang kita lihat lebih baik daripada sebelum ini, insya-Allah saya yakin dan percaya kerajaan akan berubah kepada kerajaan yang lebih baik. Dan ini adalah hasrat kami daripada Pakatan Harapan untuk kita memperlihatkan bagaimana kepimpinan yang lebih telus, yang lebih baik, yang lebih, kata orang tu, memberi manfaat kepada rakyat dapat kita bina di masa yang akan datang, insya-Allah. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih kepada Media Orange kerana mengundang kami bertiga untuk memberikan mengisi slot ini, dan insya-Allah kita akan menerima undangan pada masa akan datang jika dijemput. Terima kasih yang saya ucapkan kepada ketiga panelis kita, kepada Tuan Jo, kepada Haji Bahar dan juga Tuan Wah. Okay, kepada penonton yang setia menonton rancangan kita daripada sejak awal tadi, saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga kepada semua kru Media Orange yang terlibat untuk rancangan ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.